Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas, ulas sampai ketahuan segala-galanya. Jangan malu-malu. Malam hari ini kita nak londehkan satu lagi isu yang amat panas berkaitan dengan dakwaan Muhyiddin akan menjadi Perdana Menteri pada bila-bila masa selepas mendapat 119 sokongan ahli parlimen. Walau bagaimanapun, kita dahulukan ulasan pada malam ini dengan mengambil jawapan. Selepas tular, Muhyiddin Yassin mengatakan beliau mendapat 119 sokongan ahli parlimen. Apa pula tindakan dan jawapan Ismail Sabri Yaakob tentang pilihan raya didekatkan? Tentu saja apabila Muhyiddin Yassin melalui Shafie Apdal, pendedahan Shafie Apdal, ini menyebabkan kepimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pasti terkejut dan beliau mungkin sudah mulai jadi gabra, gelabah dan sebagainya. Sehingga kan terkini apabila Ismail Sabri Yaakob ditanya tentang isu pembubaran parlimen dan pembubaran kabinet dan juga PRU 15, Ismail Sabri Yaakob tidak memberikan apa-apa respon seperti yang diharapkan. Bahkan Ismail Sabri Yaakob mengelak untuk berterus terang tentang pilihan raya awal dan beliau pula membangkitkan isu inflasi. Perkara ini amat menarik dan menakjubkan. Saya sangat menyokong dan menyukai jawapan Ismail Sabri Yaakob ini, kerana saya pun bersetuju pilihan raya tidak patut diadakan dalam masa yang terdekat ini. Kerana sekiranya pilihan raya diadakan dalam masa yang terdekat, penduduk yang ada sekarang ini sudah terbeban dengan inflasi, ditambah lagi kalau pilihan raya diadakan dalam masa terdekat, pasti perbelanjaan akan memakan berjuta-juta ringgit dan mungkin sampai bilion. Ini akan merugikan rakyat, merugikan kerajaan. Apa kata perbelanjaan pilihan raya itu jangan dibelanjakan untuk pilihan raya, tapi belanjakan untuk pembangunan, untuk kebajikan kesejahteraan rakyat. Sekiranya memang benar Muhyiddin Yassin sudah mempunyai sokongan ahli parlimen, tak perlu bubar parlimen, tak perlu pengundian. Buktikan dahulu. Muhyiddin perlu buktikan dahulu siapa 119 ahli parlimen yang sudah menyokong beliau. Dan ingat, perlu ada surat akuan berjanji. SD menyokong Muhyiddin. Dan saya fikir Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong juga mempunyai kebijaksanaan untuk memikirkan sama ada menerima Muhyiddin Perdana Menteri walaupun telah mendapat 119 undian itu ataupun sebaliknya. Kerana apapun yang terjadi, sebenarnya semua keputusan muktamar adalah terletak kepada yang di Pertuan Agong. Kita mengambil duluan daripada apa yang berlaku di Johor. Walaupun parti pemerintah yang menang yaitu UMNO telah dikatakan mencalonkan seorang nama tunggal yaitu Hasdi Ibrahim untuk menjadi Ketua Menteri Besar Johor, tetapi beliau tidak berjaya dilantik. Tapi Bon Hafiz pula yang dilantik. Jadi mungkin perkara itu boleh berulang pula untuk Istana Negara. Ismail Sabri Yaakob enggan menyentuh secara langsung berkaitan gesaan supaya pilihan raya umum diadakan lebih awal, membangkitkan peningkatan kos hidup dan harga makan. Dia sebaliknya berkata akan menunggu masa yang sesuai untuk PRU 15. Kita sekarang berdepan tempoh peningkatan inflasi dengan harga yang tinggi. Adakah kamu fikir ini masa yang sesuai? Kata Ismail Sabri Yaakob dipetik sebagai berkata dalam wawancara dengan Nikkei yang disiarkan hari ini. Penggal pilihan raya lalu akan berakhir pada tahun 2023. Bagaimanapun, ahli parlimen berdepan gesaan UMNO supaya dia dipercepat. Antaranya didorong oleh kejayaan demi kejayaan dalam PRN
Bank Negara menjangkakan kadar inflasi antara 2,2 hingga 3,2% tahun ini dengan peningkatan kos makanan sehingga 41%. Awal bulan ini Bank Pusat itu menaikkan kadar faedah utama untuk meredakan tekanan inflasi. Kerajaan menekan harga kawalan tetapi terpaksa menanggung subsidi. Saudara-saudara yang saya hormati, apa pula yang berlaku seterusnya? Ini yang dikatakan oleh Mukris Mahathir. Beliau berkata, Muhyiddin dah tak boleh ulang lagi taktik langkah Sheraton. Ini satu berita pendedahan yang amat menduka citakan untuk Muhyiddin. Kerana menurut Mukris, dakwaan menyatakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk kembali menjadi Perdana Menteri kekal sebagai dakwaan sehingga kini, kata Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu. Hal itu karena katanya dalam keadaan macam mana sekalipun, perkara itu perlu dibuktikan dan Muhyiddin tidak boleh menggunakan pendekatan sama seperti diambilnya ketika langkah Sheraton. Sebab semasa langkah Sheraton berlaku dulu, cara dia nak buktikan kononnya mempunyai jumlah sokongan yang cukup hanyalah dengan surat yang ditandatangani Presiden parti masing-masing, menyatakan ahli parlimen parti itu menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ia termasuk daripada Bersatu apabila dia sendiri tanda tangani dan menamakan dirinya sebagai Perdana Menteri. Dia nyatakan semua 36 ahli parlimen Bersatu menyokong, walhal kita tahu 6 daripada mereka tidak menyokong. Jadi pendekatan itu sudah tidak terpakai, saya rasa, kata Mukris lagi. Selepas ini Muhyiddin tak bolehlah nak ulang taktik sama yang terbukti salah, katanya pada sidang media. Selepas merasmikan pemukiman pejuang Kelantan di Kota Baru hari ini, dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Presiden Safi Afdal, Presiden Warisan Sabah, yang memaklumkan Muhyiddin mempunyai cukup sokongan untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Terdahulu Muhammad Safi mendakwa dia telah dihubungi oleh pegawai anggota Parlimen Paguh tersebut kira-kira 2 bulan lalu bagi mendapatkan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri semula. Ahli Parlimen Sempurna itu mendakwa Muhyiddin memberitahunya dia telah mendapat sokongan 119 ahli parlimen yang mempunyai 222 kursi. Menurut laporan The Star, Muhammad Safi mendedahkan Muhyiddin mendakwa telah membincangkan perkara itu dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang bersetuju menyokongnya. Sementara itu, Mukris yang juga ahli parlimen Jedlun berkata, pejuang tidak mempedulikan percaturan politik bagi menumbangkan kerajaan sedia ada atau menukar Perdana Menteri. Kami 4 orang sahaja ahli parlimen pejuang. Buat masa ini kami hanya fokus pada persiapan untuk hadapi PRU15, jelasnya lagi. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Persoalan sekarang, dari mana Muhyiddin dapat 119 undi tersebut? Ulas jangan tak ulas, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlodeh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.